kesempurnaan kebahagiaan terdapat dalam 3 perkara. Pertama, kebersahajaan dalam marah. Jadi kebersahajaan, bahasa ini menunjukkan kita jangan melampau sangat dalam marah dan jangan baik sangat tanpa tak ada marah dalam marah. Kebersahajaan dalam syahwat. Yang ketiga, kebersahajaan dalam ilmu. Subhanallah. So ilmu ni juga kita tak boleh melampau-lampau. Khawatir kita menjadi manusia yang taksub. Pertengahan adalah wasatiyah. Kita biasa dengar sebelum-sebelum ni kan, disebutkan wasatiyah, pertengahan-pertengahan, kesederhanaan. Jadi Dr. Aida Al-Qarni merakamkan kesempurnaan kebahagiaan itu terdapat dalam 3 perkara. Kesempurnaan kebahagiaan terdapat dalam 3 perkara. Bab 243. Pertama, kebersahajaan dalam marah. Marah maknanya disuruh sederhana. Oh sederhana ya Ustazah, tak boleh buang terus. Nanti khulasah dia ada di sini sahabat-sahabat. Jadi kebersahajaan, bahasa ini menunjukkan kita jangan melampau sangat dalam marah dan jangan baik sangat tanpa tak ada marah. Tanpa marah. Okeylah sayang, buat je mak suka kamu buat macam tu. Ada mak-mak macam tu. Sahabat-sahabat, ustaz-ustaz ajar jangan marah Ustazah. Jadi anak saya tak solat pun mak suka je kamu tak solat. Esok solat ya. Tu dah macam Cik Yah official pula dah kan. Ketak gigi je subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah dalam marah. Kebersahajaan dalam syahwat. Syahwat yang macam mana? Minta maaf sebut. Kita orang Melayu ni bila sebut perkataan syahwat. Ya Ustazah yang gitu-gitu tu kan. Tak, dia sebenarnya merujuk kepada nafsu kita. Apa saja yang dicintai oleh nafsu, jangan melampau-lampau sahabat. Yang ketiga, kebersahajaan dalam ilmu. Subhanallah. So ilmu ni juga kita tak boleh melampau-lampau. Khawatir kita menjadi manusia yang taksub. Subhanallah. Jadi apa yang kita nak letak dalam ketiga-tiga perkara yang insya-Allah menjadi punca bahagia kita, kita nak jadi orang yang serba sederhana. Kerana itulah tajuk ini membawa keselamatan daripada kebinasaan. Maksud marah yang melampau, dia takkan selamat. Dia lebih mudah kepada kebinasaan. Kemudian syahwat yang melampau, dia takkan hidup dunia selamat, akhirat selamat, takkan mungkin. Dia lebih dekat kepada kebinasaan. Ilmu, kalau melampau juga sahabat-sahabat dirahmati Allah, susah untuk selamat. Ustazah, saya ada seorang kawan, dulu masa saya tak hadir majlis-majlis ilmu ni, dia yang bawa saya ke sana sini majlis ilmu. Saya tumpang kereta dia, dikenalkan saya dengan ustaz tu, ustaz ni. Sekarang bila saya ajak dia tu, dia tak nak dah Ustazah. Dia kata, kau pergilah. Aku dah lama dah ustaz tu semua. Aku dah hujung kaki semua. Aku dah hafal dah apa dia nak cakap. Terror. Jadi dia sampai ke makam level solat tu pun niat saja dah. Tak payah dah untuk kita tonggang-tonggik. Sebagainya ada sahabat-sahabat. Kita boleh nak join majlis ilmu, geng-geng kita-kita je. Hak lain-lain ni tak payah join. Kau makam yang baru nak start. Aku makam pakai niat je dah. Sahabat-sahabat, ini berlaku kalau kita jumpa kawan-kawan macam ni, tolong sadaqallahul azim teruslah. Kan putuskan kenapa kita tak boleh mendekat dengan orang macam ni, sebab Nabi SAW yang pesan untuk kita berkawan dengan orang-orang soleh. Pembuktian soleh itu mesti dengan amal. Mana mungkin kita nak buktikan kesolehan kita ni hanya dengan ambil bau je, kata Piramli. Kau lapar, ambil bau je. Okey dah, tutup balik, dah siap dah makan. Mana kenyang? Memang tak kenyang lah sebab ambil bau saja. So kalau ambil niat sahaja, dapat tak kita pahala tersebut? Macam orang ikut Ustazah pergi umrah. Ustazah dekat Mekah sekarang tengah sibuk construction, dahsyat kan abuk-abuk. Saya tak boleh. Doktor tak bagi, bayar duit mahal-mahal ni. Saya nak duduk dekat hotel paling dekat kat Madinah, dah khalas. Lepas tu saya nak ulang alik Masjid Quba. Sekali ziarah 2 rakaat, solat di dalamnya dengan berwuduk di hotel, saya dapat pahala sekali umrah. Silakan akak babai duduk kat sini, saya nak bawa jemaah satu bas pergi kat Mekah. Ini kadang-kadang ilmu terlebih melampau-lampau sahabat-sahabat. Buat pandai sendiri. Jadi dia akan dekat kepada kebinasaan. Semoga bukan kita. Sebab itu pentingnya Allah paksa dan wajibkan kita dalam 17 rakaat setiap hari, 24 jam dalam Fatihah ada kalimah ihdinas siratal mustaqim.
tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Dan kita berimamkan mazhab Syafi'i rahimahullah yang meletakkan kepada kita subuh bacalah doa kunut. Memang tak batal kalau kita tak baca doa kunut tu, tapi di dalamnya ada Allahumma hdini fi man hadait. Ya Rab, ya Allah, berikan aku hidayah seperti mana orang-orang lain yang engkau beri hidayah. Kita ada bacaan duduk antara dua sujud, 8 doa yang ringkas tapi padat. Antara satunya ada wahdini. Makna, wahai Allah, tunjukkan aku. Jadi kita nak berguru, minta guru yang Allah datangkan dengan hidayah. Kita sendiri nak duduk di kerusi mana di Masjid Al-Falah ni? Dengan hidayah. Bukan dengan sombong. Tu yang barisan sana tu memang dari tahun 80-an join ni. Contoh. Yang belah sini yang 2022 ni orang Subang ni banyak Ustazah. Covid ni baru sedar. Baru nak hadir majlis ilmu. Contoh. Lepas tu yang seat kosong ni, ni level makam niat macam tadi tu Ustazah. Sebab dia dah lama dah datang sebelum Covid. Jadi lepas Covid tu duduk pakai niat. Bismillah, aku nak pergi majlis ilmu. Tapi buat kerja-kerja lain juga. Masya Allah, tabarakallah. Kesian. Sebab kita dah boleh imarahkan masjid ni macam-macam pula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak bercakap dengan orang yang berhalangan. Ada orang tua di rumah, ada anak kecil di rumah. Kita tak bercakap tentang orang yang berhalangan. Tetapi di mana rasa hati kita yang Allah nilai? Seorang sahabat Nabi yang rumahnya jauh dengan masjid, lalu mengadu kepada Rasulullah, ada rezeki lebih ni, mampu dah nak beli tanah, nak bina rumah dekat dengan masjid Nabi, dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, biar pilah gunakan rezeki tu ke lain. Mu biar pi duduk dekat tempat jauh tu. Pasal apa? Sebab kamu dah biasa dah duduk jauh sampai je kat masjid. Nabi kenal siapa mad'unya. Orang macam ni duduk jauh pun sampai ke masjid. Dan beruntungnya kamu, ya Allah meremang belum Roma nak sebut sahabat. Beruntungnya kamu, setiap langkah kakimu tu dikira untuk sampai ke masjid. Tapi memang ada orang, kalau tak dekat dengan masjid, tak datang. Subhanallah, orang macam ni istiqamah sampai ke akhir hayat, lebih-lebih lagi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dulu-dulu elok dah datang sahabat-sahabat. Setiap langkah kaki kita, singgah pula isi minyak. Kan modal yang kita keluarkan untuk isi minyak kereta, pusingan tayar kita berapa kilometer sampai, semua tu dihitung oleh Allah. Sebab tu yang paling tinggi mujahadahnya, ini yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Memang yang secara online dapat. Saya raikan kuliah La Tahzan pernah mencecah sampai sekali live 3,000 orang menonton. Jadi saya kata hebatnya luar negara datang join. Sebab mereka memang tak boleh menghadirkan diri. Jadi kita tak katalah yang online tak bagus. Yang hadir saja bagus sahabat-sahabat. Hadir bagus, pakat baju aku paling mahal dalam ni. Orang lain tak pakai baju mahal macam aku pun tak jadi pahala juga. Tak jadi ibadah juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Itu bererti bahawa diperlukan sikap bersahaja agar kekuatan syahwat tidak semakin bertambah yang akan mendorongnya ke wilayah murahan. Maksud dengan syahwat, menjadi manusia yang sudah hilang malunya. Apa syahwat nafsu? Sebab kerana nak orang kata kita cantik, tak acilah kalau aku pergi Masjid Al-Falah setakat 50 orang je tahu aku pakai baju mahal hari ni. Cuba jap lagi kita tiktokkan baju baru kita ni, joget-joget sikit, mungkin 500,000 orang yang like ni. Kan sahabat-sahabat, nafsu kalau kita datang dalam 50 orang, kurang-kurang 5 orang mesti puji. Kak Wah pun letih tadi sampai daripada kat kereta dia ikut saya. Kak Wah cantiknya tudung, dah macam 20 tahun lebih muda. Sebab dia pakai warna puteri Islam masa zaman saya sekolah dulu kan. Teringat sahabat-sahabat, comel lah Kak Wah, serius. Sebab baju putih, tudung pink macam zaman puteri Islam dulu-dulu. Ustazah ni ada je, tak sungguh. Lepas tu datang 2 orang lagi sahabat. Kak Wah nampak sweet lah pakai. Kurang-kurang 5 orang daripada 50 orang sahabat. Ni Ustazah dah cakap ni, sekejap lagi mesti ramai tengok tudung Kak Wah. Betul juga kan lawak. Masya Allah, Kak Wah kata ni baru 50 orang. Kalau aku Facebook live kan ni, tunjuk-tunjuk pula tudung kan, mau 500 orang yang like ni nanti. Masya Allah, ni semua syahwat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan mudah terjebak kepada suasana murahan. Dia hancur dengan sendirinya. Lebih-lebih lagi orang perempuan.